Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula kelas, kita baca doa dulu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, Alhamdulillah. Sihat ya semua? Saya harap semua pelajar-pelajar semua sihat ya. Okey, baik. Okey, Ustazah ada tunjuk slide ni. Panca indera. Okey, siapa nak teka panca indera? Panca indera? Apa dia panca indera yang manusia ada? Fatimah? Ya. Telinga? Okey, betul. Bagus. Farid? Mata? Okey, betul. Lagi? Siapa lagi? Sufi? Apa? Kening? Oh, tak kening. Kening tu bukanlah, itu anggota lah. Okey. Dini. Okey, Dini nak teka. Apa dia Dini? Tangan. Ya, betul tangan. Tangan adalah antara panca indera yang penting lah kan. Okey, seterusnya. Siapa lagi? Nadia. Kaki. Ya, betul. Bagus, Nadia. Okey. Okey, jadi apa dia tajuk kita yang akan kita belajar hari ni? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Apa dia? Tak tahu? Okey, tak tahu. Okey, kita tengok buku teks, muka surat 19. Cuba baca kat situ apa dia tajuk dia. Apa dia, Syafiqah? Ya, betul Syafiqah. Panca indera yang dimanfaatkan. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita lihat surah kita pada kali ini, surah Al-A'raf yang berkaitan dengan panca indera yang dimanfaatkan. Okey, sebelum saya suruh siapa-siapa baca, kita dengar dulu bacaan ayat kefahaman ni melalui barcode ni ya. Okey, jom kita perdengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Baiklah, semua dah dengar kan? Okey, sekarang saya minta seorang pelajar, siapa yang nak baca, saya nak bacaan dengan betul, lancar serta bertajwid. Okey? Okey. Siapa? Hakim. Okey, bagus Hakim. Okey, Hakim silakan baca Hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Okey, Masya Allah Hakim. Bagus Hakim. Bacaan yang baik. Lancar. Tajwid betul. Bagus. Okey, baik. Seterusnya kita lihat maksudnya. Okey, sebelum kita tengok, saya nak 4 orang pelajar lelaki dan 4 orang pelajar perempuan untuk membacakan ayat ini beserta dengan maksudnya. Okey. Okey, yang pertama dipersilakan siapa? Okey, biar saya sebut je lah nama ya. Okey. Syakir. Okey, Syakir baca. Walaqad dzara'na li jahannam. Sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam
Okey, bagus. Syakir. Bacaan. Okey, seterusnya ayat yang kedua. Saya nak Farid. Okey, Farid baca. Kathiran minal jinni wal ins. Ramai daripada golongan jin dan manusia. Okey, bagus. Farid, bacaan yang betul. Bacaan yang baik. Okey, seterusnya. Falah. Okey, Falah. Baca yang ketiga tu. Ya. Bukan kathiran tu. Yang lahum kulubun. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah dengannya. Okey, bagus. Falah. Okey, seterusnya. Ahmad. Baca yang tu. Ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah dengannya. Okey, syukran jazilan Ahmad. Bacaan yang baik. Seterusnya, pelajar perempuan pula. Okey, baik. Pelajar perempuan siapa yang nak baca? Sofia. Okey, Sofia. Baca, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahum adhanun la yasma'una biha. Serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Okey, syukran jazilan Sofia. Bacaan yang baik, bagus. Okey, seterusnya saya nak Zulaika. Ya. Ya, yang tu. Ulaika kal an'am. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan. Okey, bagus Zulaika. Seterusnya saya nak Razia. Baca. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Okey, bagus Razia. Tajwid yang betul. Okey, terakhir perempuan. Siapa dia nak? Najihah nak. Okey, silakan Najihah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Masya Allah, bagus Najihah. Bacaan yang baik. Okey, kita lihat dekat PowerPoint dekat depan tu. Ada sebuah hadis. Okey, siapa yang nak baca? Siapa yang tak baca lagi? Siapa? Nawal. Oh, Nawal tak baca lagi. Nawal nak baca. Okey, silakan Nawal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Muttafaqun alaih. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur dan azab neraka. Dah Ustazah? Okey, bagus Nawal. Syukran jazilan. Okey, kita lihat hadis ni. Kita hafalah hadis ni, kita amalkan untuk apa? Untuk memohon perlindungan daripada azab? Ya, azab kubur dan azab neraka. Betul. Okey, baiklah. Penghuni neraka. Siapa tahu? Penghuni neraka ni di kalangan siapa? Ataupun penghuni syurga di kalangan siapa? Ya, Hakim? Ya, betul. Di kalangan jin dan manusia. Semuanya bergantung kepada amalan mereka. Betul. Okey. So, jadi siapa yang akan masuk syurga dan siapa yang akan masuk neraka? Okey, kita tengok. Tengok gambar ni.
Okey, yang akan masuk syurga adalah mereka yang manusia ataupun jin yang beramal dengan amalan baik berlandaskan keimanan kepada Allah. Itu mereka yang akan masuk ke syurga. Untuk mereka yang masuk ke neraka, siapa? Manusia ataupun jin yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah. Jadi kita kena manusia kita kena banyakkan amalan baik kita untuk mendapat redha Allah. Bila dapat redha Allah, Allah akan ganjarkan dengan syurga. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa keadaan penghuni neraka. Antaranya termasuklah siapa? Okey, kita lihat satu persatu. Ada 5 semuanya dalam rujukan kita, buku teks ni. Okey, yang pertama adalah penghuni neraka diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan tertiarap di atas mukanya. Maksudnya beramai-ramai. Muka Aiman yang handsome ni. Contohlah, ya Allah. Bukan Aiman, orang lain. Maksudnya ahli neraka lah. Tertiarap untuk ke neraka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, penghuni neraka ni ingin hidup semula kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan ingin melakukan amal soleh. Ni keadaan orang kafir. Masa kat dunia bertanya-tanya, mana azab? Sekali dah dapat azab, masa itulah mohon dekat Allah nak kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka. Jadi orang yang menyeleweng daripada jalan Allah, dia ni adalah bahan bakar api neraka. Kita tak naklah jadi macam tu. Na'udzubillah min zalik. Okey, seterusnya yang keempat adalah muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah. Na'udzubillah. Muka kita ni tak kisahlah dekat dunia seputih mana, seputih salju pun, tapi bila dia melakukan pendustaan terhadap Allah, maka hitam legam lah muka dia, kan? Okey, seterusnya yang kelima adalah orang munafik dan kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya atas kekufuran. Dekat neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, kita tak nak macam tu, ya. Okey, ini gambaran yang Allah ceritakanlah penghuni neraka ni. Mereka ni macam mana? Okey. Okey, baiklah. Kita lihat cara mencari kebenaran. Cara memanfaatkan panca indera yang kita ada ni. Contoh macam telinga, mata, mulut, tangan, kaki. Untuk mencari kebenaran melalui perkara makruf. Okey, yang pertama kita lihat. Yang pertama adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak buat baik, kan, mestilah kita macam mana cara dia, panduan kita apa? Orang Islam ni adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Okey, baik. Yang kedua adalah mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah sebagai pencipta melalui kejadian alam semesta. Jadi melalui kejadian alam semesta tu, kita manusia, kita boleh ambil iktibar. Kita lihatlah kebesaran. Lepas tu kita bersyukur, alhamdulillah kita dikurniakan hidayah iman Islam, kan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah panca indera apa? Mata melihat segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti melihat kejadian gunung ganang dan laut. Jadi melalui kita lihat ciptaan Allah tu, kita dapat menambahkan keimanan kita. Kita rasa macam, ya Allah, hebatnya Allah boleh cipta gunung ganang yang sangat besar, lepas tu laut yang sangat luas. Okey, seterusnya yang keempat adalah telinga mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. Jadi Allah bagi kita telinga, kita manfaatkan baik-baik untuk kita
dengar perkara yang baik, dengar Quran, dengar hadis, zikir dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya adalah cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Okey, tadi kita untuk melakukan perkara makruf. Yang ini untuk mencegah kebenaran. Macam mana? Yang pertama adalah berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni contoh kalau orang biasa, maksudnya kita bukan ahli Al-Quran atau ahli hadis, kita pergilah kepada pakarnya. Contoh macam sekarang ada Quran Time, kan? Boleh tengok tu. Kita tak boleh kita baca, kita tafsir sendiri, tak boleh. Kita bukan ahlinya. Okey, yang kedua adalah berusaha menyedarkan manusia supaya tidak lalai daripada merenung tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Okey. Okey, dan yang ketiga adalah berusaha menjauhkan diri daripada melihat perkara-perkara yang haram. Jadi Allah cipta mata kita ni, kita lihatlah perkara yang halal. Banyak sangat perkara yang halal, kenapa kita nak lihat perkara yang haram? Okey. Jadi kita usaha lihat perkara-perkara yang halal. Apa dia? Contohnya anak isteri kita, maksudnya yang lelaki lah, ini suami. Lepas tu ciptaan Allah, perkara yang baik. Okey. Seterusnya, yang keempat adalah berusaha mengelakkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang negatif. Maksudnya janganlah dengar contoh lagu-lagu yang lara. Macam K-pop ke apa. Maksudnya makna yang membawa kepada perkara yang tak baik, perkara maksiat. Tak boleh. Kita dengar perkara-perkara yang baik. Contoh macam apa? Macam Quran, hadis. Kalau lagu pun boleh. Lagu boleh. Manusia ni perlukan hiburan. Tapi lagu yang ikut syariat. Maksudnya kita boleh dengar. Okey? Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, melalui pembelajaran hari ini, apa yang kita dapat adalah kita hendaklah memanfaatkan hati, mata, telinga, kerana semuanya ialah amanah daripada Allah kepada manusia. Sebab apa? Kita ni hidup kat dunia, semua yang Allah bagi ni adalah pinjaman je. Jadi kita tak perlulah sombong, riak. Contoh, pandai mana pun kita, Allah boleh tarik bila-bila masa je. Kaya mana pun kita, Allah boleh tarik bila-bila masa je. Semua tu Allah pinjamkan kepada kita. Contoh anak isteri, kalau meninggal, Allah ambil balik. Semua tu pinjaman. Okey? Okey, seterusnya pengajaran lain adalah kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan supaya dijauhkan daripada neraka Jahannam. Tadi kan kita dah tengok gambaran neraka yang Allah ceritakan. Jadi kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, untuk tidak terima azab Allah, masuk neraka. Tak nak kan? Okey. Seterusnya, yang terakhir adalah kita hendaklah mengelakkan diri daripada menjadi orang yang lalai agar tidak diazab oleh Allah. Jadi kita usaha untuk tidak menjadi lalai. Kita mohon, hari-hari kita mohon, ya Allah berikan kami hidayah. Setiap hari kita kena mohon hidayah daripada Allah. Baik. Okey. Alright. Okey. Alhamdulillah kita dah habis pelajaran kita. Ada apa-apa soalan? Ya, Farid. Okey, Farid nak tanya. Okey, silakan. Ya, Farid. Okey, soalannya macam mana nak masuk syurga melalui panca indera? Okey, terima kasih Farid atas soalannya. Okey. Allah bagi kita panca indera. Ada manfaat. Kenapa Allah bagi? Allah tak bagi sia-sia. Manusia ni Allah cipta ada tujuan, maksudnya ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Sebab tu Allah beri akal, mata, hidung, telinga, mulut, untuk kita melakukan apa yang Allah suruh. Jadi melalui akal yang Allah bagi, mata, telinga, mulut, semua
Melalui itu kita kena usaha untuk melakukan ibadah. Maksudnya untuk pergi ke jalan Allah tu melalui apa? Panduan kita Al-Quran dan Sunnah. Okey? Okey. Okey, baiklah, yang terakhir saya nak pelajar semua siapkan latihan yang saya beri ni. Semua saya nak semua nanti tulis dalam buku tulis. Hantar kat saya. Okey. Okey, syukran jazilan. Dah habis dah, alhamdulillah kita dah habis kelas kita. Jadi kita dah habis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.